Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Apa cerita ni kan? Duk mesej-mesej bang, enakmen undang-undang syariah Kelantan dibatalkan. Mana jebat ni dia tak bersuara ni pasal isu ni. Isu tengah panas ni. Okeylah. Mainlah sini aku komen sikit. Pada pandangan peribadi akulah pandangan peribadi sebenarnya undang-undang syariah ni, permohonan untuk pembatalan beberapa enactment yang dibuat oleh perempuan tu, dia buat semasa kerajaan sebelum Anwar Ibrahim lagi. Dia buat benda tu, permohonan tu pada masa PAS memerintah, PAS tu berada dalam kerajaan. Tapi disebabkan tempoh proses dia lompat sampai ke kerajaan Anwar Ibrahim, tiba-tiba PAS melompat. Dia kata, oh ni kerajaan Anwar Ibrahim ni tak utamakan syariah lah, tak jaga syariah lah, kan? So aku nak kata sikit lah, kan? Utuh Pak Hang. Sebenarnya aku bersetuju lah, walaupun tak 100%, aku bersetuju beberapa enactment undang-undang syariah Kelantan tu dibatalkan buat sementara. Bukan batal terus, batalkan je buat sementara ni. Pasal apa? Ramai sangat mereka ni nak kudakan agama. Faham tak? Bila kena kat mereka, guna undang-undang syariah. Bila kena dekat musuh-musuh politik ataupun seteru dia orang, pergi dekat undang-undang sivil, kan? Jadi dia orang ni sebenarnya nak membakar emosi rakyat, jiwa rakyat, perasaan rakyat yang bodoh-bodoh ni. Sebab apa? Dia tahu orang Melayu ni sebut pasal bangsa, sebut pasal agama. Sentuh dua benda ni kalau loncat bunuh diri. Biar tak makan, biar mati tak apa. Semangat nak berkorban demi agama, bangsa dan negara tu, kan? Tapi fahaman tak ada. Biarlah undang-undang sivil, baru dia orang tahu, kan? Korang takut dengan undang-undang sivil sebab undang-undang syariah tu ringan hukuman dia. Pergi undang-undang sivil baru korang tahulah apa cerita, kan? Jadi dia menjadi hak kepada pemerintah untuk menggubal satu-satu undang-undang tu dan menstabilkan proses perundangan dalam negara. Kalau undang-undang syariah tu dilihat tidak begitu berfungsi dengan baik, batalkan dia, pindah dia ke undang-undang sivil, kan? Dia sebenarnya batalkan beberapa enactment undang-undang syariah. Dia bukannya batal bermakna perbuatan-perbuatan salah tu tidak tertakluk pada mana-mana undang-undang. Bukan. Batal dekat syariah, pindah pergi kat sivil. So selepas ni siapa yang melakukan jenayah-jenayah yang berkait dengan enactment undang syariah yang telah dibatalkan tu akan dituduh di bawah undang-undang sivil. Faham? Sivil ni yang takut ni. Pasal apa? Berat. Dia kalau rotan, kalau pecah punggung, kau tahu. Jadi banyak orang-orang dia nak berselindung di sebalik syariah ni. Pasal apa? Hukuman undang-undang syariah ni ringan. Sebab hukuman dalam Islam ni dia lebih kepada nak mendidik, bukan nak membantai, bukan. Tapi kalau civil dia tak ada didik punya. Dia bantai kau punya, kan? Jadi dia orang ni nak ambil kesempatan kat situ, kan? Aku tengok dia orang melalak, orang PAS melalak, oh kerajaan Anwar Ibrahim tidak mempertahankan syariah. Kotel dia, kan? Masa dia kena kalau pergi civil, tak pergi syariah pun. Ada part dia nak pergi syariah, ada part dia nak pergi, dia nak kudakan lah benda ni. So kalau tanya aku sokong pembatalan enactment undang-undang syariah tu. Sebab pergi ke civil, baru kau sikit, kan? Ini pergi ke syariah. Kalau kita dengar lah undang-undang syariah ni, balik-balik tangkap orang main judi eko haram, tangkap orang tak puasa, tangkap orang berhalwat, tangkap itu je lah yang kerap kita dengar kalau anda syariah ni. Tapi kalau kita dengar bahagian Jabatan Siasatan Jenayah Perjudian dan Maksiat, kalau dia tangkap apa? Rumah pelacuran dia bantai. Judi, pusat judi terbuka dia bantai. Tertutup, terbuka, mana yang tak ada lesen semua kena bantai. Pernah dengar Jabatan Agama Islam Kelantan pergi operasi pusat pelacuran? Ada pernah dengar? Tak pernah. Pernah dengar Jabatan Agama Islam pergi operasi kelab-kelab malam? Pernah dengar? Tak pernah.
Yang dia tahu tangkap apa? Orang beli nombor ekor. Orang berhaluat tu pun ada di antara yang pergi tangkap tu cemburu. Pasal apa? Betina dia tak lawa. Dia tengok orang punya lawa. Dia mula lah. Oh, ni haram. Haram lah kat orang tu. Kalau dapat kat dia lah. So, aku sokong perbuatan keputusan kehakiman yang meluluskan pembatalan terhadap beberapa enakmen undang-undang syariah tu. Aku sokong. Tetapi kalau betul korang nak melaksanakan undang-undang syariah tu, laksanakan betul-betul. Salah satu malapetaka dan bala yang Allah hantar kat hari ni sehingga menyebabkan batal undang-undang syariah tu, sebab Allah Maha mengetahui. Dia tahu kata orang Islam ni dekat Malaysia ni ramai duk manipulate undang-undang syariah ni. Jadi atas kuasa Allah Ta'ala, benda tu Allah tarik balik. So insyaAllah, kalau betul kita nak hidup, nak mengamalkan kehidupan Islam, kita boleh kubal balik undang-undang syariah tu, enactment tu. Tapi betul-betul lah. Jangan atas nama saya tapi tak buat pun. Faham tak? So kalau tanya kat aku personally, baguslah masukkan. Batalkan dia, buat sementara lah. Nanti kalau kita tengok betul-betul nak buat balik, buat betul-betul. Kita nak tengok betul-betul pelaksanaan undang-undang syariah. Ini nama je ada undang-undang tu, tapi tak buat pun, tak guna pun. Guna certain time, certain part je dia guna. So tak payah sembang lah. Orang tak payah sembang pasal undang-undang syariah dibatalkan merujuk pada kerajaan Noah Ibrahim ni tak peka terhadap syariah. Betul bang lah. Kan? Peaceable lah. Pasal apa? Takut kalau syariah rotan baju pun tak payah buka. Kena civil punya rotan baru orang tahu. Kena 3 kalau jadi ayah anda, 3 lain. Ni kan ada yang kata aku menentang enactment undang-undang syariah. Aku bukan menentang, kan? Aku sokong atas dasar situasi dan keadaan yang diamalkan oleh orang-orang Melayu ni, duk kudakan agama ni, kan? So elok kita letak tepi dulu, jangan bagi dia orang salah guna. Menghormati enactment tu, kita perlu letak dia tepi dulu. Sebab apa? Orang-orang yang memegang kuasa, dia menyalahgunakan undang-undang tu. Dia ambil kesempatan, dia manipulate. Satu. Yang kedua, Malaysia bukan negara Islam. Tu saya duk perasan lah. Undang-undang perlembagaan menyebut bahawa agama persekutuan adalah agama Islam. Tapi negara ni bukan negara Islam. Kalau negara Islam, macam mana boleh ada genting kasino tu? Bangang pekak betul lah. Kalau negara Islam, mana boleh ada kedai jual arak? Mana boleh ada kedai sport toto, Magnum ni semua? Negara Islam kan? Jadi kita ni suka diprovok-provok. Demi Islam, agama, bangsa dan negara. Sebut Islam je loncat. Boleh ke nak buat negara Islam kat Malaysia ni? Mana boleh? Sebab negara kita ni adalah negara yang masyarakat majmuk. Ada Cina, India, Bengali, orang Islam. Tetapi dalam perlembagaan tersebut, kita bebas mengamalkan agama masing-masing dan saling menghormati. So kau nak hidup cara Islam, kau amalkanlah kehidupan cara Islam mengikut agama kau. Jangan kau cuba jadikan negara Malaysia ni negara Islam. Tak boleh. Faham tak? Kebebasan beragama tu diberi, tetapi tidak boleh nak wujudkan negara Islam tu macam mana? Kan? Setakat hari ni kita tengok Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam pun yang dia berani pergi terjah kedai nombor ekor. Pergi terjah pasangan beromen kat Tasik. Yang tu dia berani lah. Kalau betul nak wujudkan negara Islam, genting kasino tu tutup. Rumah pelacuran tutup. Ini rumah pelacuran, kadang-kadang aku tengok, alamak, beberapa tapak daripada masjid je. Sengap je. Gaji Tok Imam RM1,500, lepas tu sembang negara Islam. Gaji menteri puluh-puluh ribu, gaji Tok Imam RM1,500. Menteri tu mati, Tok Imam yang nak talqin telinga dia. Tapi gaji Tok Imam tu RM1,500. Aduh. Sembang nak wujud negara Islam. Kebajikan, rumah Allah, masjid pun tak terjaga. Dan yang duk melalak sembang tu, pertahankan Islam, pertahankan Islam. Masjid pun tak pergi banyakkannya tu. Muka-muka tu muka tak pergi masjid dia. Percaya cakap aku hari ni. Atas dasar kita melihat secara keseluruhan, anak Cina tak pergi Tok Kong,
Anak Hindu tak pergi tokong, tak pergi kuil. Anak Melayu pun tak pergi masjid. Apa peranan Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam terhadap benda ni? Kalau Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam, peranan dia terhadap anak-anak orang Islam. Hindu dia adalah, dia punya komuniti dia, dia adalah dia punya tok guru dia. Apa dia orang buat? Bila tengok anak-anak Hindu lepak tak pergi kuil ni. Kalau semua orang tak nak pergi semayang, apa nak jadikan negara ni? Lepas tu kita sembang negara Islam. Benda pertama sekali, bawa anak-anak orang Islam, bawa anak-anak pergi masjid. Pergi rumah Allah. Anak Hindu, mak bapak bawa pergi kuil. Anak Cina pergi tokong. Baru boleh sebut negara ni. Nak sebut agama lah kan. Negara Islam. Anak-anak orang Islam di Malaysia ni semua pergi masjid. Semayang Zuhur macam semayang Jumaat. Baru boleh sebut negara Islam. Ini Zuhur satu baris pun tak penuh. Kan? Lepas tu sembang nak wujud negara Islam. Putus bang. Islam kot mana kalau macam tu? Kudakan Islam boleh ya? So fikir-fikirkan, renung-renungkan. Sekian. Wassalam. Tak mau cakap banyak, nanti kena kecam. Tapi jangan bagi orang kudakan agama kita. Kalau betul nak buat betul-betul. Kalau setakat nak kuda-kudakan, nak bakar emosi rakyat, nak bagi fakta yang mengelirukan rakyat, kononnya kerajaan Anwar Ibrahim menentang syariah lah apa semua ni, ini semua bohong pekat je. Permohonan tu dibuat pada zaman kerajaan dia orang, bukan kerajaan Anwar Ibrahim. So fikir-fikirkan, jangan kena bodoh dengan orang politik. Dia orang ni usahakan agama. Kalau boleh bini dia orang, mak bapak dia orang pun dia orang nak jadikan modal, gunakan untuk dia orang nak menang dalam politik. Semua dia nak guna. Kalau boleh lubang jamban bini dia pun dia nak gadaikan untuk nak main politik. So jauhi daripada golongan-golongan munafik ni. Fikir-fikirkan, hidup berakal, mati jangan berantu. Sekian, wassalam.